pandangan saya bukan sekadar perlu, wajib. Kerana ianya satu-satu untuk menyelesaikan masalah, ya, tuduh menuduh, ataupun untuk menyelesaikan pertikaian sehingga membawa kepada, ya, perpecahan dan perbalahan. Apabila didedahkan dengan isu bersumpah di hadapan Kaabah, saya yakin daripada awal lagi pihak tentu tak akan percaya. Ini dia katakan rekaan kamera diletak di hadapan Kaabah, itu tak ada pernah-mengena. Persoalan bagi saya bukan soal bersumpah di hadapan Kaabah, bukan bersumpah di dalam masjid, bukan bersumpah di surau dan madrasah. Yang penting sumpah itu dengan kalimah sumpah. Walaupun di atas pokok, walaupun di atas jalan raya, itu tidak penting. Yang penting kalimah itu adalah kalimah sumpah. Ya. Jadi persoalan kepada saya, kalau hendak dipersoalkan betul ataupun tidak Saiful itu bersumpah di hadapan Kaabah, sebagai untuk membuktikan mengapa mangsa yang dituduh itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak berani bersumpah, tak payah di hadapan Kaabah, tak payah dalam masjid, di surau pun tak payah, atau wakas tersempah pun tak jadi masalah dengan syarat disaksi. Persoalan mengapa yang dia tak berani bersumpah. Tetapi kenapa yang dia nak bersumpah itu bukan Kaabah yang sebenar, itu ciplak, itu keluk, itu tak bersalah. Yang penting kalimah sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi. Tak ada disebut di Mekah ke di mana. Tetapi untuk menguatkan lagi, membuktikan Saiful yang jujur, dia berani bersumpah di hadapan Kaabah. Ini cukup jelas kepada kita bahawa Saiful itu benar-benar apa yang dinyatakan. Kerana di masjid disangka bersumpah, di hadapan Kaabah disangka bersumpah. Tetapi pihak yang tertentu tak mau bersumpah di mana-mana, walaupun digesa oleh beberapa para ulama. Bahkan dia mengatakan dia tak akan bersumpah. Wallahu a'lam. Cukup untuk kita menilai. Pendapat saya, bersumpah ini tak boleh dipermain-main. Ya. Kita hendaklah bersumpah apabila diperlukan. Ya, bukan untuk diri kita semata-mata, bukan untuk yang kedua. Yang penting ya, apabila perkara itu sudah menjadi sesuatu pertikaian yang betul hebat, ya, maka sumpah itu sudah diperlu dan diwajib. Apabila kita nak membuktikan dalil-dalil memang cukup sukar. Lebih-lebih lagi filem yang mana 50 percaya, 50 tak percaya. Maka sumpah ini diajar dalam Islam untuk menentukan antara benar-benar atau tidak perkara ini berlaku. Kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biar Allah yang menentukan siapa yang membohongi sumpahnya itu. Jadi persoalan makna mengatakan mengapa dia tak mahu bersumpah, tidak bersumpah itu, memang itu menjadi satu kemanusiaan yang salah, dia tak mengaku. Maka Islam ini mengambil jalan yang adil, berserah kepada Allah. Mana bersumpah ini maknanya berserah dan menyerah kepada Allah. Kalau saya benar, ya selamat saya. Kalau saya tak benar, Allah yang menghukumkan. Itu maksud saya. Apabila dia tidak bersumpah, ataupun dia berlengah-lengah untuk bersumpah, ataupun dia melarang akan sumpah, ya, apabila dia melarang akan sumpah, maka tak jadi hukum sumpah dalam agama. Bermakna dia masih membiarkan masyarakat duduk dalam keadaan jahat sangka, syak waswas. Maka di sinilah maknanya pertikaian, bermasam-masam muka, kata tak akan selesai. Lebih baik supaya yang orang yang dituduh itu bersumpah dengan nama Allah sebagaimana Saiful bersumpah, ya, di masjid ataupun di mana. Maka mulai pada hari ini kita sebagai orang Islam, kita tak berani lagi nak mengata, nak yakin, nak menuduh yang si anu tadi jahat, sebab dia sudah bukti dengan sumpah Allah. Kerana apa? Saat buruk dan baik dia sudah bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesat itu cara penyelesaian yang terbaik. Warudduhu ila Allah war Rasul. Ya, tak perlu kita latih hubungan bela, tak perlu kita nak latih lawyer yang sebab nak bersumpah tak perlu lawyer. Dengan lidah, dengan lisan, dengan hati yang betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillah watallahi, wabillahi watallahi, wallahi wabillahi watallahi. Tak perlu lawyer. Tapi mengapa yang sukar sangat berbelit-belit? Ini Allahu a'lam, saya tidak tahu. Makna kalau benar apabila tidak mendapat bukti daripada nyata, ya ada dengan saksi, ya, untuk maknanya contohnya bersumpahlah anak ini yang sebenarnya di syariat apabila berlaku tuduh menuduh antara suami dengan isteri. Ya, masalah pembunuhan, masalah mencuri tidak digunakan di zaman para sahabat, zaman Nabi, di zaman tabi'in. Ya, mana sumpah ini diguna waktu suami menuduh isteri itu curang. Tak ada bukti. Ya, tapi
Maknanya suami yakin isteri dia melakukan curang sehingga berlaku perceraian. Makna sumpah ini datangnya untuk menyelamatkan daripada berlakunya perceraian antara suami dan isteri. Sebab isteri dia, suami dia yakin kata isteri dia curang. Maka isteri dia nak bukti tak dapat. Maka dia bukti dengan sumpah. Jadi apabila isteri membuktikan dengan sumpah, sudah cukup dah bagi orang Islam, dah bagi suami bahawa yakin bahawa dia adalah orang yang betul. Itu saja. Saya kata kalau bersumpah tu mesti kita berserah pada Allah. Berserah pada kita betul kita berserah pada Allah. Bila kita dah berserah tu, keputusannya macam mana? Pembalasan ialah Allah yang akan menentukan. Kalau bukan di dunia ini? Bukan. Mana ini maknanya kalau kita mengikut daripada para ulama, yang pertama, membohongi sumpah itu sebahagian pada dosa yang besar di sisi agama. Yang kedua, dari segi qada ataupun ketetapan Allah, hukuman Allah, kebiasaan Allah Ta'ala akan menghukum dalam masa yang terdekat. Itu kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang itu bersumpah, membersih, membuktikan dirinya, maka kita hendaklah tarik perasaan buruk sangka ke atas dia sebagaimana kita sangka sebelum daripada. Apabila dia buktikan dengan sumpah, soal hakikat yang sebenar itu bukan kerjaan kita. Mana kita yang zahir. Mana dia apabila bersumpah dengan kalimah Allah sebagaimana hukum-hukum sumpah, maka berarti dia sudah membersihkan diri dia. Maka kita kena percaya bahawa dia tidak orang yang tidak bersalah. Mana kalau dia menipu pada sumpah itu antara dia dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah selesai. Melarang ni dia bersanggup bersumpah tapi menipu dalam sumpah. Menipu dalam sumpah. Makna menipu dalam sumpah ni dia merosakkan kalimah-kalimah sumpah. Jadi sebagaimana contoh kata wallahi, ya, dia tak sebut wallahi, dia sebut wallah. Maka dia dia tak jadi dia tidak jadi kalimah sumpah, dia jadi kalimah tajwid, kalimah qiraat. Sudah cukup wallah wa billah boleh. Tapi kalimah sumpah ni disyaratkan mana wallahi. Mana lara ni mana wallahi, dia perpanjang, dia memperlebihkan mat ataupun mati tadi dia menjadi pada dua harakat, maka dia panggil sumpah lara. Jadi biasa orang yang pandai nak lari daripada sumpah ni, nak dia merosakkan sumpah. Dia merosakkan maknanya kita kata kalimah sepatutnya wallahi dan wallah atau wallahi. Ustaz tengok yang saya punya betul. Betul. Sebutan Cukup juga betul. Cukup dah sebab dia dibimbing oleh para ulama. Dia dibimbing oleh para imam. Jadi sahabat itu dia berani dah betul. Jadi kita tak perlu persoal. Bagi hari ini umat Islam mesti yakin bahawa saya pun adalah benar. Sebab dia berani bersumpah dengan nama Allah. Bukan di hadapan Kaabah ke di mana pun, itu bukan menjadi syarat. Ya. Itu. Tapi mengapa dipersoalkan ini bukan hadapan Kaabah? Sedangkan kita tak masalah rukun dan syarat. Kalimah itu je betul. Niat seseorang bersumpah itu bukan niat orang yang bersumpah. Ya, niat seseorang itu bersumpah, orang yang menyuruh bersumpah. Macam saya nak menyuruhkan seseorang itu bersumpah membuktikan diri bersih. Niat saya maknanya kalau kamu betul tidak melakukan, kamu dah bersih, hendaklah kamu bersumpah. Niat saya. Niat qadi ataupun hakim yang menyuruh siang itu bersumpah, bukan niat dia bersumpah. Kita kena ingat, kita nak bersumpah ni, kita tak boleh aku bersumpah ni, aku nak niat benar lah. Bukan niat mana liwat, bukan niat mana buat seksual, buat sepilasan. Aku nak niat aku makan nasi ataupun tak boleh. Sebab niat yang bersumpah itu kepada hakim. Saya nak suruh awak bersumpah, kalau betul benar awak tidak bersalah. Niat itu pada saya. Ini dia macam lain ibadat lain. Kita yang buat, kita yang niat. Jadi sahabat tu dia tak boleh nak tipu. Cuma dia boleh mempelarang kepada kalimah itu boleh. Wallahi, wallahi. Dengan mat, ya. Itu kita kena perhati. Maknanya kalau dia bersumpah itu tak betul, kita kena ulangi balik. Ya. Wallahi. Kalau kata wallahi, tak boleh. Sebab dia kena ada mat. Sekurang-kurangnya dua harakat, sekali satu harakat sama. Wallahi. Kalau kata wallah, wabillah, tak boleh. Ataupun wallahi, wabillah, tak boleh.